Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Social MK. Saya Akram Shirley dan kali ini saya nak buat video saya kali ini pasal ujian tapisan Unimas. So sebelum ni bulan 7 saya ada apply untuk pegawai tadbir N41 dari Unimas. And tiba-tiba saya dapat panggilan dapat email lah untuk ujian tapisan hari Jumaat. Hari Selasa semalam saya dapat email yang diorang bagi tahu yang saya kena hadir ujian tapisan diorang. Macam sebelum ni ujian tapisan Unimas ni korang kena pergi ke Kuching. So tapi kali ni disebabkan COVID, so ujian tapisan adalah online. So macam saya rasa macam mesti ada orang kat luar sana dia tercari-cari lah ujian tapisan ni Unimas ni macam mana, apa diorang buat, apa dalam tu. So saya pun sebenarnya saya search juga, saya cari dekat Facebook, dekat Google, dekat YouTube, saya cari ujian tapisan Unimas ni macam mana. Dan saya dapati langsung tak ada maklumat. Sampailah saya terjumpa ujian tapisan seorang seorang gadis ni, gadis. Saya terjumpa dia punya ni, tapi dia ujian tapisan untuk pembantu takbir saja. Rasa macam untuk grade 19 lah. Dia cakap jadi saya nampak post dia dalam public. So saya tanyalah dia ada tak tips ke, ada tak ujian tapisan Unimas ni macam mana, ada apa macam tu, diorang punya ni macam mana, tips lah senang kata, diorang punya topik macam mana. Sebab macam SPA kan diorang ada Math, ada English, macam tu kita tak ada ujian online exam SPA. So tapi ujian tapisan Unimas ni jadi macam blur lah sebab tak tahu apa kan. So macam kita tak ada idea kita nak belajar apa ni, kita tak ada idea ni, tak tahu nak belajar apa. So saya tanyalah kat perempuan tu, apa dah nama dia, saya lupa dah nama dia. Tapi saya tanya dia semalam, dia cakap dia interview untuk pembantu, dia pernah interview untuk penolong, dia dah banyak kali try tapi dia lepas untuk interview, tapi dekat interview tu dia fail. Dia macam ujian tapisan tu dia lepas interview tu dia fail lah macam tu. Tapi dia cakap lain jawatan, lain ujian, lain grade pun lain ujian. Macam saya N41 dia tak sure sangat. So tapi yang dia kongsikan topik-topik yang time dia dulu ada keluar, dia ada interview, dia ada pergi untuk pembantu, dia ada pergi untuk penolong juga. So tip pertama yang saya dapat dari dia ialah kita kena tahu daripada pasal Unimas lah, pasal Unimas ditubuhkan bila, siapa vice chancellor diorang dulu buka berapa orang academic staff, kira macam-macam tu rasanya achievement. Dia cakap kita kena tahu pasal Unimas, pasal dia punya convo dah tahun ke berapa. Tapi rasa Unimas dah 28 tahun kan, kalau salah saya 28 tahun. So convo dia ke berapa tu saya tak pasti sebab saya pun masih mencari, saya bertengah. So saya bukan student Unimas jadi saya tak tahu sangat. So saya pun tengah cari. Yang saya pasti Unimas ni ditubuhkan pada tahun 1992. So kena belajar lagi lah. Lepas tu tip yang kedua adalah pasal politik. Siapa menteri sekarang, kabinet menteri sekarang siapa menteri kesihatan, siapa menteri kewangan, siapa perdana menteri, menteri pertahanan, siapalah kena tahu siapa menteri kita, menteri pendidikan semua. And lepas tu kena tahu pasal isu-isu terkini seperti Belanjawan 2021, pasal COVID-19, pasal apa lagi apa yang hot sekarang adalah APF dengan Moratorium Bank, pasal Belanjawan 2021 lah. Itu yang panas sekarang lah, kena tahu lah pasal tu, kena ambil tahu. Isu-isu terkini lah, isu terkini, politik apa-apalah politik lagi. Apa yang korang tahu yang pasal politik, korang carilah. Sebab saya benda-benda politik ni saya memang tak tahu. Tapi yang saya tahu sekarang pasal belanja 2021 memang agak panas topik dia. Pasal APF, pasal apa? Pasal Moratorium Bank, pasal tu yang tengah panas sekarang, di mana orang menolak Belanjawan 2021, bahagian perbankan menolak yang semua tu. Lepas tu pasal COVID-19 pun jangan kita lupa, sebab COVID-19 ni memang sangat panas tahun 2020 ni. Kena tahu lah sikit ilmu pasal siapa PKP, PKPD semua tu kat mana tengah red zone sekarang ni, dekat Sarawak lah terutamanya, dekat mana red zone, Kuching lah obviously kan. So
kena tahulah pasal start sekolah semua, kena tahu, ambil tahu je lah, walaupun kita rasa macam tak penting kan. And ada kawan saya cakap ada soalan math juga, tapi soalan math dia tak susah. Kawan tiba-tiba dia je kawan saya kan, si pengkongsi maklumat dia cakap ada math juga, tapi math ni dia cakap, tapi dia tak ingat lah. Ada kawan yang seorang lagi saya tanya, memang classmate saya dulu, dia pernah hadir ujian tapisan untuk penolong pegawai tadbir. So dia cakap ada math, tapi dia cakap SPA lagi susah daripada ujian tapisan ni. So saya rasa okey je lah. Itu yang dia share lah, itu yang saya dapat. So jadi kalau you all nak prepare for this ujian tapisan UNIMAS, you should try this 3 thing important yang pan ni lah, pasal UNIMAS, pasal politik, politik unit, pasal current issue. Yang 3 ni yang perlu tahu, sebab dia macam pengetahuan am. Pengetahuan am lah, kira macam tu lah, kena tahu UNIMAS, pasal menteri, kabinet menteri sekarang, dengan isu terkini, 2000 moratorium, COVID, apa lagi yang isu terkini. Yang pasti isu terkini ni bukan pasal sajat, bukan pasal Alif Sukri tau. Ni jangan cari benda macam tu. Selalu yang mengaitkan benda-benda yang penting lah, penting. Macam soalan math ni memang tak pasti. Sebab orang yang saya tanya tu pun diorang dah exam lama sangat, diorang tak ingat. Sebab diorang dulu exam, diorang tak pergi, diorang tak exam online. Kira macam kali ni lah exam online. Exam online kali ni lah asalnya. Sebab sebelum ni ada seorang ni yang share tu, yang cakap tahun lepas dia dah apply juga. Dia dah apply juga, tapi diorang ujian tu dekat tempat tu. Dekat mana tempat tu yang dia cakap pun saya macam tak ingat lah. Tapi orang pergi satu tempat tu untuk ujian. And online ni saya tak tahu start bila, mungkin kali ni. So bila kita kena panggil untuk ujian tapisan ni, kita kena post kita punya dokumen. Diorang ada bagi tahu kat email dokumen apa yang kita kena post. So bila kita dapat email tu ujian tapisan tu, kita kena pergi website dia untuk kita sahkan yang kita hadiri ujian tapisan tu. Yang saya tengok ujian tapisan dia 1 jam je. Saya rasa memang tidak complicated jugalah saya rasa. Mungkin soalan-soalan basic juga. Asalnya macam tu je lah. Kita kena tak pasti lah. Sebab kira benda baru lah. Bagi saya ujian tapisan UNIMAS ni benda baru lah bagi saya. Sebab first time saya buat, saya tak pernah buat sebelum ni. So untuk dapat tu pun saya tak pasti saya boleh ke tak. Sebab ni adalah untuk grade N41, which is bagi saya agak susah nak dapat. Sebab saingan memang sangat hebat. Saya sangat hebat. Sebab kita ujian ni kita akan dapat dengan saingan dengan kontrak juga. So dia ada seorang ni dia kongsi, dia pernah pergi interview apa, tak tahulah, tapi dekat UNIMAS. So yang hadir kat situ ada 5 kontrak. Yang kosong dia buka time tu adalah 3. 5 orang kontrak, kosong 3 termasuk dia 5 orang ni kontrak ni tak masuk dia. 5 orang kontrak ni memang dah kerja dekat UNIMAS tu, 5 orang kontrak. So diorang apply juga untuk kerja ni. Dia tu, so 3 daripada kontrak tu dapat. So yang sebab tu kita kena perform betul-betul. Kita kena mengalahkan diorang yang lagi ada pengalaman. Sebab kontrak ni memang macam confirm lah diorang dapat kan. Sebab diorang dah ada pengalaman kerja situ. Tapi jangan patah semangat untuk yang tu. Kita boleh try lagi, cuba lagi yang terbaik. Mungkin kita tahu you punya performance lagi power daripada orang yang kontrak tu kan. So I wish you all luck. Siapa-siapa lah yang mendapat ujian tapisan ni, terutama sekali untuk orang yang first time. Yang saya boleh share itu saja. Sebab saya pun baru lagi. Saya pun macam baru lagi lah. Sebab saya sendiri pun saya search, memang tak ada apa-apa info sekalipun. Satu lagi diorang cerita, kena tahu pasal job description kita juga. Pegawai tadbir. Macam saya pegawai tadbir N41 kan, saya apply untuk tu. So kena tahu juga untuk job description tu. So apa yang kita kena tahu adalah pasal UNIMAS, pasal kabinet menteri, pasal isu semasa, pasal matematik, simple math lah kot rasanya. Lepas tu yang kelima ni adalah pasal apa tadi saya lupa. Yang kelima pasal job description. Job description kira pegawai tadbir ni dia buat apa dia buat. Kira benda macam tu lah. Kena cari juga lah. Kena cari je lah. Kita memang tak ada idea lah macam mana. So nama pun kita first time online lagi. Tapi saya rasa macam lagi bersyukur lah dengan COVID ni.
So online. So kalau kena gerak jauh pergi Kuching, mak ai. So benda ni belum tentu dapat tau. Bila kita travel ni pun macam agak jauh. Tadi saya pergi post dokumen ni pun RM10. Duit dalam dompet saya RM15 je tau. Lepas tu kena post RM10.90. Saya pun macam tak apa je lah. Dapat tak dapat tu belakang cerita je lah. Kita macam cuba je lah dulu kan. Let me pray to God je. Kita doa-doa je lah. Kita dapat murah rezeki dapat kerja semua. Kalau tak dapat tu kira bukan rezeki lah kan. So saya rasa sampai situ saja video saya. Saya dah tahu apa-apa saya cakap pun mesti akan melebihi 10 minit. And yang saya pasti orang takkan tengok video saya habis sampai 10 minit pun. Itu je. So terima kasih daripada saya kerana menonton video sampai habis.